Menteri Yang di-Pertua. Soalan saya soalan nombor 8. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung. Tan Sri Yang di-Pertua, izinkan saya untuk menjawab soalan ini bersama soalan dari Ahli Yang Berhormat Jelutong yang dijadualkan pada hari Rabu 10 Jun 2015 kerana ia menyentuh isu yang sama, iaitu usaha kerajaan untuk mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas di laluan yang menghubungkan kawasan Juru ke seberang jaya Pulau Pinang. Tan Sri Yang di-Pertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kerajaan sememangnya mengambil maklum mengenai isu kesesakan trafik di laluan antara Juru ke seberang jaya Pulau Pinang. Keadaan ini disebabkan oleh pertambahan jumlah bilangan aliran trafik di laluan berkenaan berikutan pembangunan yang pesat di sepanjang koridor laluan berkenaan. Pada masa kini dianggarkan sebanyak 80,000 kenderaan yang menggunakan lebuh raya Utara Selatan di laluan berkenaan pada setiap hari. Tan Sri Yang di-Pertua, sehubungan itu kerajaan pada masa kini sedang mempertimbangkan pemilihan laluan alternatif yang baru untuk mengurangkan impak kesesakan di laluan berkenaan. Mengambil kira inisiatif berkenaan, Kementerian Kejaraya kini sedang dalam proses untuk melantik juru perunding bagi menjalankan kajian kemungkinan untuk membina laluan alternatif di koridor utara. Kajian tersebut akan mengambil kira faktor-faktor seperti kajian trafik, guna tanah, impak sosial, sosioekonomi, impak alam sekitar dan reka bentuk kejuruteraan awalan. Berdasarkan perancangan, kajian tersebut dijangka akan mengambil masa 12 hingga 15 bulan untuk disiapkan. Tan Sri Yang di-Pertua, hasil kajian tersebut kelak akan digunakan oleh kerajaan bagi menentukan cadangan pembinaan jalan yang baru sebagai laluan alternatif menghubungkan kawasan-kawasan di koridor utara. Sekian, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Tanjung. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri. Salah satu faktor penyumbang kepada kesesakan lalu lintas di jajaran tersebut adalah kegagalan Jambatan Kedua Pulau Pinang memainkan peranannya, di mana ini ada kebanyakan kenderaan mereka masih gemah untuk menggunakan jambatan pertama kerana kadar tol yang lebih rendah. Jadi saya rasa ini adalah satu cara yang senang untuk selesaikan masalah ini selain daripada soalan yang saya bangkitkan. Adakah kemungkinan kadar tol untuk kedua jabatan ini dapat disetarakan supaya Jabatan Kedua Pulau Pinang dapat memainkan peranan, kerana selepas tahun ini masih kurang kenderaan yang menggunakan Jabatan Kedua Pulau Pinang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung di atas soalan tambahan. Walau bagaimanapun Yang Berhormat Tanjung, kita kurang setujulah di atas apa yang telah dikatakan oleh Yang Berhormat Tanjung, kerana seperti yang saya katakan di dalam jawapan awal saya, ya, sememangnya kesesakan trafik yang berlaku di koridor berkenaan Yang Berhormat adalah disebabkan pembangunan yang pesat yang berlaku di persekitaran. Ini tidak ada kena mengena dengan Jambatan Pulau Pinang. Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat juga, ya, projek-projek penyuraian trafik, ya, untuk Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Pulau Pinang yang sedang dilaksanakan, mungkin Yang Berhormat juga, ya, mengetahui mengenai perkara ini. Terdapat 5 projek Tan Sri Yang di-Pertua, ya, 4 projek di pulau dan 1 lagi projek yang dilaksanakan di kawasan Tanah Besar. Izinkan saya Tan Sri Yang di-Pertua untuk memaklumkan kepada Dewan ini bahawa terdapat 5 projek, termasuklah menaik taraf lebuh raya Bayan lepas BLE daripada Batu Maung ke Sungai Nibong, Queens Bay. Kos projek sebanyak 373.2 juta. Dan selain daripada itu, ya, Tan Sri Yang di-Pertua dan Yang Berhormat, pembinaan flyover merentasi persimpangan Bulatan Batu Maung dan persimpangan P222/P10 Pulau Pinang. Dan yang ketiga, menaik taraf jalan negeri P10 daripada Batu Maung ke persimpangan Jalan Sultan Azlan Shah
Pulau Pinang yang makan kos sebanyak 160 juta, yang flyover tadi 165.9 juta. Dan selain daripada itu, menaik taraf Jalan Persekutuan FT006 dari Teluk Kumba ke lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang yang memakan kos 390 juta. Dan yang terakhir, menaik taraf laluan persekutuan FT001 dari persimpangan Permatang Keling, iaitu sektor 720 ke Jambatan di atas Sungai Junjung, sektor 740 Simpang 4 seberang Perai Selatan Pulau Pinang, iaitu di main lane, sebanyak 344 juta, ya, yang makan kos sebanyak 344 juta per 8, ya, iaitu menaik taraf jalan dan persimpangan jalan kepada 4 lorong 2 hala sepanjang 20 km. Tujuannya adalah untuk penyuraian trafik di kawasan-kawasan yang terlibat. Ini memakan kos hampir 1 bilion yang sedang dilaksanakan di Pulau Pinang. Saya juga terkejut apabila mendengar ucapan Bagan semalam, ya, mengatakan tidak ada langsung perancangan kerajaan. Inilah jawapan kepada apa yang telah dikemukakan. Sebanyak 1 bilion, ya, di Pulau Pinang yang sedang berlangsung, sedang berjalan sekarang. Ini tidak termasuk dengan, ya, perancangan ataupun pihak Kementerian Kejaraya telah menyenaraikan 10 projek baru untuk pelaksanaan rancangan Malaysia yang ke-11. Dengar tu seputih. Termasuklah menaik taraf laluan FT 311 dari Jambat Bukit Tengah ke persimpangan Lebuh Raya Butterworth ke Kulim seberang Perai Tengah Pulau Pinang. Seperti yang Berhormat Tanjung tak ketahui, ini juga adalah untuk penyuraian trafik, ya, tujuannya. Dan keseluruhan untuk rancangan Malaysia yang ke-11 yang telah disenaraikan oleh Kementerian Kejaraya adalah, ya, Pulau Pinang akan mendapat 2.3 bilion. Di manakah, soalan saya, di manakah kononnya sikap anak tiri Kerajaan Pusat kepada Kerajaan Pulau Pinang? Ya, memang panas, Yang Berhormat. Kalau kita memberikan maklumat yang benar, memang panas, ya, sebelah sana memang panas. Tapi saya kena maklumkan kerana kita tidak mahu lagi Bagan dan rakan-rakan DAP mengatakan perkara yang tidak sewajarnya ataupun mengelirukan rakyat. Kita itu tidak saja. mau Bagan berbohong.